Salam sejahtera, kami dari HE24, yaitu nama Arman bin Arnoldus Rema, Erada Brabantasem, Jocelyn Jesse anak Joseph. Kami akan membentangkan topik gender, pembangunan dan persekitaran, hubungan antara gender, persekitaran dan kelestarian. Pengenalan. Gender, persekitaran, dan pembangunan merupakan tiga perkara penting yang saling berhubung kait. Tiga perkara ini boleh mempengaruhi sekeliling melalui faktor-faktor tersendiri. Perancangan pembangunan haruslah mengambil kira konsep pembangunan yang seimbang dan mampan dengan memastikan kepentingan dan kelangsungan alam sekitar. Pembangunan. Secara umumnya, konsep pembangunan ini mempunyai berbagai perspektif seperti ekonomi, psikologi, modernisasi, dan difusi. Atau boleh dikatakan mempunyai konsep yang luas atau suatu ibarat universal. Konsep secara umumnya, pembangunan dinyatakan sebagai suatu proses peningkatan secara evolusi dan terancang bagi mencapai matlamat tertentu. Selain itu, pembangunan merupakan usaha mengubah masyarakat atau negara daripada keadaan mundur kepada maju. Melalui kata-kata Syed Hussein Ali 1976, pembangunan adalah menaik taraf ekonomi sebahagian besar masyarakat. Selain itu, ahli ekonomi itu Tadaru 1977 menyatakan pembangunan adalah satu proses menyusun dan mengorientasi semula sistem ekonomi dan sosial. Pembangunan melibatkan perubahan struktur ekonomi, masyarakat, politik, dan kebudayaan, kesan daripada konflik dan sistem yang ada, dan mewujudkan ketidaksamaan dalam ekonomi, politik, dan sosial. Pembangunan dalam Islam pula ialah satu usaha untuk meningkatkan taraf kehidupan manusia secara sumul. Secara umumnya juga pembangunan menekankan 4 objektif utama Ishak tahun 2000. Yang pertama, kecekapan untuk mencapai peningkatan produktiviti serta pertumbuhan ekonomi yang pesat dan berterusan. Kedua, equity untuk mengurangkan pengangguran, kemiskinan, dan ketidaksetaraan masyarakat. Ketiga, kemapanan agar generasi kini dan seterusnya dapat menikmati kemakmuran yang sama. Keempat, pengupayaan masyarakat meningkatkan penyertaan penduduk dalam ekonomi, politik, sosial, dan budaya. Teori pembangunan. Yang pertama, modernisasi. Kebanyakan negara dunia ketiga menghadapi masalah kurang pembangunan dan kemunduran karena faktor nilai tradisi serta nilai sosio-budaya mereka bertentangan dengan nilai-nilai persaingan seperti mana yang terdapat dalam kapitalisme barat. Peralihan daripada hubungan ekonomi yang kompleks dan inovatif bagi masyarakat moden bergantung kepada nilai, sikap, dan norma seseorang, yaitu nilai dan norma perlu diubah terlebih dahulu. Ini boleh kita lihat bahwa pembangunan berlaku ada kesan atau munculnya ciri-ciri golongan yang lebih maju. Selain itu adalah difusi, difusi ataupun penyerapan bagi mencapai pembangunan yang dipelopori. Nas 1963. Sektor tradisional dan modern mempunyai ketidaksamaan dari segi daya pengeluaran, modal, teknologi, organisasi, nilai dan sebagainya yang mempengaruhi pembangunan. Oleh itu, kita boleh lihat di sini bahwa proses modernisasi berlaku apabila terdapat unsur sesuai dari sektor modern diserapkan ke sektor tradisional. Pusat modern harus menyerap pengetahuan, kemahiran, nilai, teknologi, dan modal ke sektor tradisional melalui proses integrasi, penyerapan, dan akulturasi. Selain difusi ekonomi, difusi teknologi juga ada disebabkan kewujudan monopoli dan ekonomi. Psikologi. Menurut Husserlitis 1960, Hegel 1962, dan McClellan 1961 menggunakan istilah watak dan personality individu sebagai faktor yang memberi impak kepada perubahan sosial, pembangunan, dan industrialisasi. Hal dikatakan karena perubahan sikap dan nilai adalah prasyarat untuk mewujudkan masyarakat dan sistem ekonomi dan politik modern. Pembangunan dan alam sekitar. Alam sekitar adalah keadaan sekeliling dan selingkungannya. Secara umumnya, alam sekitar adalah keseluruhan fenomena sekeliling yang boleh mempengaruhi kehidupan suatu organisasi. Pencemaran alam sekitar berlaku atas dua faktor, yaitu faktor semula jadi dan faktor manusia. Tapi kita boleh lihat bahwa pencemaran alam sekitar lebih banyak pada faktor manusia. Pembangunan lestari. Secara umumnya, pembangunan dengan pemeliharaan dan pemeliharaan alam sekitar daripada musnah terbentuk daripada konsep dan prinsip pembangunan secara berterusan dengan matlamat kepada kebaikan di masa akan datang. Secara ringkas muncul akibat daripada kesadaran pentingnya sumber alam sekitar. Pembangunan yang dilaksanakan untuk menghindari pelepasan sumber dan memastikan kerusakan minimum atas alam semula jadi. Prinsip pembangunan alam sekitar.
Salah satunya ialah manusia berhak menikmati kehidupan yang sehat dan produktif serta harmoni dengan alam sekitar. Selain itu, semua masyarakat berhak memanfaatkan sumbernya untuk memperkasakan lagi polisi-polisi alam sekitar dan pembangunannya serta bertanggung jawab memastikan aktiviti yang dijalankan tidak merosakkan alam sekitar. Okey, Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Arman bin Arnoldus Rima. Pada hari ini saya akan ceritakan mengenai gender. Okey, secara umumnya apa itu gender? Okey, istilah gender pertama kali diperkenalkan oleh Robert Stoller pada tahun 1968 untuk memisahkan pencerian manusia yang didasarkan pada pendefinisian yang berasal daripada ciri-ciri fizikal seseorang. Menurut Oakley pada tahun 1972, pengertian gender sebagai konstrukti sosial atau atribut yang dikenakan pada manusia yang dibangunkan oleh kebudayaan manusia. Okey, menurut Mansur Fakih dalam bukunya Analisis Gender Transformasi Sosial, di mana gender ni adalah suatu sifat yang melekat pada kaum lelaki maupun perempuan yang dikonstruksikan secara sosial maupun kultural. Okey, menurut Raslan Ahmad pada tahun 1990, gender ini adalah kesamaan dan ketaksamaan antara peranan dan penggunaan tenaga kerja lelaki dan perempuan. Dan akhir sekali, menurut Eng Chon Sin pada tahun 1985, gender ni adalah hubungan gender bukan sahaja mengkaji peranan kaum wanita tetapi juga hubungan yang sedia ada di antara lelaki dan perempuan. Okey, seterusnya kita pergi kepada teori gender. Terdapat 3 teori berkaitan dengan gender. Pertama, teori natural, kedua, teori equilibrium ataupun teori keseimbangan, dan ketiga, teori structural functional. Okey, menurut teori natural, perbezaan antara wanita dan lelaki adalah semula jadi. Jadi, ia mesti diterima sebagaimana adanya. Perbezaan biologi memberikan petunjuk dan implikasi bahawa kedua-dua jenis jantina ini mempunyai peranan dan tugas yang berbeza. Ada peranan dan tugas yang dapat ditukar, tetapi ada tugas yang berbeza tidak dapat ditukar secara semula jadi. Perbezaan biologi dipercayai mempunyai pengaruh terhadap peranan yang bersifat naluri. Manusia baik wanita ataupun lelaki mempunyai sifat yang berbeza mengikut fungsi masing-masing. Okey, seterusnya kita pergi kepada teori kedua, teori keseimbangan ataupun teori equilibrium. Di mana teori ini menekankan konsep perkongsian dan harmoni dalam hubungan antara wanita dan lelaki. Okey, pandangan yang ini tidak bertentangan dengan wanita dan lelaki kerana kedua-duanya harus bekerja sama dalam perkongsian dan keharmonian dalam kehidupan keluarga, masyarakat, bangsa dan negara. Untuk merealisasikan idea ini, setiap dasar dan strategi pembangunan harus mengambil kira kepentingan dan peranan wanita dan lelaki secara seimbang. Hubungan antara dua elemen ini tidak bertentangan tetapi hubungan pelengkap untuk saling melengkapi. Seterusnya kita pergi kepada teori structural functional, di mana teori ini muncul pada tahun 30-an sebagai kritikan terhadap teori evolusi, di mana teori ini menunjukkan bagaimana melihat masyarakat sebagai sistem yang saling berkaitan. Teori ini mengakui kepelbagaian dalam kehidupan sosial. Dalam keadaan seperti itu, sistem dibuat berdasarkan konsensus nilai sehingga ada hubungan antara sesuatu yang disebut keharmonian, kestabilan dan juga keseimbangan. Sistem ini memerlukan bilangan pelaku yang mencukupi sehingga fungsi dan struktur seseorang dalam sistem menentukan pencapaian kestabilan atau keharmonian. Ini berlaku untuk sistem sosial dari aspek agama, pendidikan, struktur politik, untuk isi rumah dan dalam hal ini termasuk jantina. Sosialisasi fungsi struktur dilakukan oleh institusionasi melalui norma sosialisasi. Seterusnya kita bercerita kepada Women in Development ataupun WID, di mana pendekatan ini bermula pada awal tahun 1970-an, di mana pendekatan ini perlu mengintegrasikan wanita dalam sistem ekonomi melalui perubahan, perundangan dan pentadbiran. Di mana selain itu pendekatan ini mewujudkan strategi bagi mengatasi masalah yang dihadapi oleh wanita di sektor pengeluaran. Seterusnya kita bercerita kepada Women and Development, iaitu WAD, di mana pendekatan ini muncul pada akhir 1970-an hasil kritikan pendekatan Women in Development tadi, WID, di mana pendekatan ini menekankan bahawa wanita adalah sebahagian daripada proses pembangunan, di mana wanita diterima sebagai penyumbang sektor ekonomi yang penting dalam masyarakat. Selain itu, ianya tidak mempersoalkan persoalan perhubungan antara peranan gender. Dan seterusnya kita bercerita kepada Gender and Development, iaitu GAD,
di mana pendekatan ini muncul pada tahun 1980-an, di mana pendekatan ini memperakui sumbangan wanita, seterusnya memberikan penekanan kepada keperluan wanita untuk menyusun atur diri mereka bagi memperkuatkan suara mereka dan juga untuk melindungi hak mereka. Sekian daripada saya. Salam sejahtera saya ucapkan kepada doktor dan juga semua. Nama saya ialah Jocelyn JC Anak Jose dan saya merupakan pelajar yang memegang nombor kad matrik BA191106669. Dalam bahagian pembentangan ini, saya akan menjelaskan tentang persekitaran. Jadi, apakah itu persekitaran? Persekitaran secara umumnya merupakan sekeliling dan apa-apa yang memberikan kesan kepada sesebuah organisma di dalamnya. Persekitaran atau juga disebut sebagai environment di dalam bahasa Inggeris itu merupakan istilah yang berasal daripada bahasa Perancis, iaitu merujuk kepada environnia yang bermaksud sekeliling. Dalam erti kata yang lain pula, persekitaran ini adalah lebih cenderung merujuk atau menggambarkan adanya air, tanah, udara yang mana kesemua elemen itu nanti akan saling bergantung antara satu dengan yang lain serta adanya juga melibatkan organisme dan harta benda. Persekitaran juga memainkan peranan yang penting di dalam kitaran hidup, di dalam benda hidup, memandangkan benda hidup itu sangat bergantung kepada persekitaran. Hal ini kerana persekitaran sangat mempengaruhi pertumbuhan dan juga pembangunan di dalam sesebuah organisma. Memandangkan persekitaran itu adalah merujuk kepada apa-apa yang bersangkutan dengan persekitaran sekeliling yang ada memberikan kesan langsung kepada benda hidup dan turut mempengaruhi aktiviti seharian, maka persekitaran tersebut adalah dipengaruhi dengan faktor yang melibatkan alam sekitar, sosial, psikologi dan juga biologi. Dan itu adalah pengertian berkenaan tentang maksud persekitaran secara umumnya. Dan seterusnya kita akan beralih berkenaan tentang maksud persekitaran itu mengikut undang-undang dan juga akta. Baiklah, yang pertama sekali kita lihat persekitaran yang merujuk kepada makna persekitaran oleh Deklarasi Stockholm pada tahun 1972 telah mentarifkan persekitaran itu adalah sebagai sebuah sampel yang mewakili perwakilan ekosistem semula jadi. Sehubungan dengan itu, istilah persekitaran ini adalah merangkumi semua elemen yang di dalamnya mempunyai hubungan yang begitu kompleks untuk membentuk kerangka pengaturan dan juga kehidupan bagi umat manusia. Selain itu, menurut daripada kenyataan Undang-Undang Lingkungan Selandia Baru pada tahun 1986 juga telah memberikan definisi persekitaran itu sebagai sebuah ekosistem mempunyai sumber semula jadi dan fizikal serta keadaan sosial, ekonomi, estetika dan budaya yang mempengaruhi persekitaran atau yang dipengaruhi oleh perubahan persekitaran. Manakala Akta Alam Sekitar Inggeris pada tahun 1990 itu telah mentarifkan makna persekitaran ini adalah terdiri daripada air dan darat, medium udara yang merangkumi udara di dalam bangunan dan udara di dalam struktur semula jadi serta mana-mana struktur semula jadi atau buatan manusia yang berada di atas atau di bawah tanah. Dan itu adalah sedikit sebanyak berkenaan tentang maksud persekitaran itu merujuk kepada undang-undang dan juga akta yang saya ambil daripada beberapa artikel. Dan seterusnya ialah kita akan lihat tentang interaksi persekitaran itu dengan kejadian sekeliling secara general. Okey, isu khas yang berkaitan dengan ini adalah merangkumi interaksi antara masyarakat, pembangunan dan persekitaran dan bagaimanakah implikasi interaksi tersebut sangatlah diperlukan untuk tujuan pembangunan lestari. Kesemua itu amat mementingkan kepada aspek teknikal, ekonomi, etika dan falsafah pembangunan lestari berkenaan dengan kelestarian tempatan, serantau dan global serta pelaksanaan praktikalnya yang merupakan pengembangan dan penerapan indikator yang berterusan kepada pembangunan, verifikasi, pelaksanaan dan pemantauan yang bijak bagi pembangunan lestari. Setelah kita mengetahui serba sedikit tentang interaksi berhubung tentang persekitaran dengan alam sekeliling secara general, jadi kita nak juga melihat apakah pula persekitaran ini dikaitkan dengan konsep pembangunan lestari. Jadi kita lihat di sini konsep kelestarian itu adalah bergantung kepada pembangunan lestari. Pembangunan lestari ini dapat dijelaskan dengan pelbagai
dengan pelbagai cara. Tetapi definisi yang paling banyak diakui disusun oleh Komisi Brundtland pada tahun 1987 di mana beliau berkata begini, pembangunan lestari adalah pembangunan yang memenuhi kebutuhan masa kini tanpa menjejaskan kemampuan generasi masa depan untuk memenuhi keperluan mereka sendiri, dan itu apa yang paling tepat untuk menjelaskan konsep kelestarian seperti mana yang telah digambarkan oleh Komisi Brundtland pada tahun 1987. Jadi, pembangunan lestari ini didasarkan kepada 3 tonggak kesinambungan yang paling utama, iaitu ekonomi, persekitaran dan juga kelestarian sosial. Ianya hanya dapat dicapai apabila terdapat keseimbangan atau pertukaran antara ketiga aspek itu, iaitu ekonomi, persekitaran dan juga kelestarian sosial. Dan apa yang paling penting adalah untuk memahami bahawa pembangunan lestari adalah pendekatan yang menyeluruh dan bersepadu, iaitu untuk mencapai pembangunan lestari yang memerlukan keseimbangan antara berbagai bidang kehidupan. Justru asas sumber semula jadi dan ekosistem itu mestilah dikendalikan oleh manusia untuk memenuhi keperluan makanan manusia dan juga keperluan persekitaran, sosial dan juga ekonomi yang lain. Oleh sebab itu, persekitaran amat penting di dalam pembangunan lestari bagi menjamin kelangsungan hidup manusia secara mapan. Dan itulah yang cuba dikatakan oleh Komisi Brundtland pada tahun 1987. Seterusnya ialah berkenaan tentang kepentingan persekitaran, di mana kepentingan persekitaran ini lebih kepada menjurus kepada tindakan kelestarian. Okey, tindakan kelestarian alam sekitar telah membantu memenuhi keperluan penduduk dunia, terutamanya generasi akan datang, di mana ianya adalah sebagai satu cara untuk memenuhi keperluan mereka kelak. Pembangunan ekonomi, pembangunan sosial dan juga perlindungan alam sekitar adalah bahagian yang sangat penting di dalam kelestarian. Dan menurut kepada Kamal dan juga yang lain-lain, pada tahun 2019 telah menekankan bahawa kelestarian persekitaran ini sangat diperlukan untuk pembangunan lestari, terutamanya apabila menyentuh tentang interaksi yang berlaku secara kompleks antara persekitaran dan juga pembangunan. Manakala menurut kepada Sheng pada tahun 2019 pula telah menganggap bahawa kelestarian alam sekitar itu telah dihuraikan sebagai sebuah bentuk interaksi yang begitu sempurna dengan persekitaran yang mana dilihat berupaya untuk menghentikan eksploitasi dan juga penurunan sumber semula jadi agar dapat menjalin hubungan yang lebih positif dengan alam sekitar. Di sini kita lihat bahawa kepentingan persekitaran itu haruslah selaras dengan pembangunan lestari agar dapat memenuhi keperluan generasi yang akan datang kelak. Dan antara contoh yang memberikan gambaran hubungan saling bergantungan persekitaran itu dengan aspek pembangunan dengan gender ialah satu yang saya pilih, iaitu kita lihat di dalam aspek ekopelancongan, di mana di dalam aspek ekopelancongan ianya berkait rapat dengan alam semula jadi, budaya, kehidupan liar, flora dan fauna serta pelancongan penggembaraan. Di Malaysia telah menempatkan kepelbagaian alam sekitar dengan keindahan alam semula jadi serta adanya keunikan budaya ahli komuniti lokal sebagai faktor persekitaran yang dilihat berpotensi untuk dimajukan sebagai kawasan pembangunan ekopelancongan. Dan apabila pembangunan ekopelancongan sudah dibina di sesebuah kawasan, maka ianya akan memberikan beberapa manfaat, dan antaranya ialah ahli komuniti lokal di luar bandar diberikan peluang pekerjaan, mendapat faedah daripada aktiviti dan produk ekopelancongan, berpeluang untuk meluaskan rangkaian sosial, memulakan perniagaan atau perusahaan baru, dan terlibat di dalam pembuatan keputusan khususnya berkaitan tentang pelaksanaan dan juga pengurusan sektor ekopelancongan. Justru ekopelancongan ini dianggap juga mampu untuk membangunkan komuniti, terutamanya golongan wanita dan belia. Jadi apa yang saya hendak tekankan di sini, kita memang sudah jelas melihat bahawa di dalam aspek ekopelancongan ini adanya kebergantungan yang menjurus kepada persekitaran, iaitu dengan alam sumber semula jadinya yang sangat indah. Selepas itu, apabila persekitaran itu telah memberikan potensi yang sangat besar kepada sesuatu tempat, ianya telah dibangunkan menjadi satu tempat pelancongan dan dibina dengan pembangunan ekopelancongan, di mana pembangunan itu nanti akan menarik peluang pekerjaan, tidak kiralah wanita dan lelaki, dan di mana wanita dengan lelaki itu terangkum di dalam aspek gender. Dan dari situlah kita memang sudah jelas bahawa di dalam ekopelancongan ianya ada 3 kebergantungan yang utama, iaitu melibatkan persekitaran, pembangunan dan juga gender.
Kesimpulannya, gender persekitaran dan pembangunan adalah saling berkait rapat dan mempunyai konsep yang sangat luas yang dibahas oleh banyak ilmuwan. Melalui contoh-contoh yang dijelaskan, kita boleh memahami bahwa tiga elemen ini saling berhubung kait serta mempunyai kepentingan. Sekian dan terima kasih.